آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, salah-salah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini diizinkannya kita sekali lagi untuk sekian kalinya berada di dalam masjid yang mulia ini. Bersama-sama kita, siapa yang belum niat iktikaf, kita niat iktikaf sekarang ini. Supaya duduknya kita dalam masjid ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat itu membezakan di antara ibadah dengan adat. Kalau kita duduk saja dapat rehat sajalah. Tapi kalau kita niat iktikaf, berapa lama kita duduk dalam masjid ini, selama itulah diberi pahala kepada kita. Kerana kita ni dijadikan Allah semata-mata untuk beribadah kepadanya. Apa kata Tuhan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku, untuk tunduk dan patuh kepada aku, untuk menurut perintah aku, membuat apa yang aku perintahkan dan meninggalkan apa yang aku larang. Itu sebab Allah jadikan kita. Kalau tak, Allah tak nak jadikan kita pun. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa saja dalam hidup ni kita kena jadikan ibadah kepada Allah SWT. 24 jam sehari malam beribadah kepada Allah. Apa saja, semua merupakan ibadah kepada Allah Taala. Tidur merupakan ibadah, makan merupakan ibadah, merupakan ibadah, menguap merupakan ibadah, bersin merupakan ibadah, duduk dalam masjid jadi ibadah. Apa saja kita buat 24 jam tu, bermula dari makan tidur sampai kita tidur balik, kena dijadikan ibadah kepada Allah SWT. Baru menepati mengapa Allah jadikan kita. Kalau tidak, kita salah gunakan nikmat yang telah Allah bagi kepada kita. Allah jadikan kita ni untuk menjadi hamba-hamba dia, sebab kita gagal menjadi hamba dia. Bila gagal menjadi hamba dia, tak adalah dapat fadilat-fadilat yang dinantikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang diiktiraf sebagai hamba-hambanya. Tak dapat fadilat ni. Kalau Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, apa Allah nak bagi? Syurga. Dalam hadis kursi apa kata Allah? A'dattu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Syaratnya kita diterima Allah sebagai hamba-hambanya. Fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Mata tak pernah tengok, cantik, hebatnya, lawanya. Kata orang Gajah, egg. Orang sini tak tahu saya egg, tahu ke nama dia egg, tak tahu. Egg itu ni very very beautiful. Tu orang Gajah kan tak tahu. Tak pernah mata tengoknya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga pun tak pernah tengok. Merdunya, lazatnya, sedapnya. Sehingga daun-daun kayu yang bergeseran ditiup angin tu mengeluarkan bunyi lebih merdu daripada gesekan biola Hamzah Dulmat. Lebih merdu daripada tiupan saksofon siapa? Kasim Selamat. Lebih sebab daripada tiupan seruling M. Osman. Siapa yang menang atau tu ni? M. Osman je. Ni seruling dia. Begitulah hebatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati pun tak pernah. Tak usah pun nak cerita, nak terlintas pun tak ada. Terbayang pun tak boleh. Begitu nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang Allah iktiraf sebagai hamba-hambanya. Itu adalah hadis kursi, ayat Quran pun ada.
Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai mereka-mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Kita redha jumpa dengan Allah, Allah pun redha menerima kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Tengok Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba, apa janji Allah? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Itu syarat nak masuk syurga, mesti diiktiraf Allah sebagai hamba-hambanya. Jadi kalau kita dapat menjadikan diri kita sebagai hamba-hambanya 24 jam sehari semalam, balasan tak lain, tak bukan melainkan syurga semata-mata. Siapa tanda angkat tangan? Kalau siapa hendak orang malas mengangkat tangan. Siapa tanda angkat tangan? Semua orang hendak masuk syurga ya. Itulah matlamat kita. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita ya. Iaitu bab baru, adab-adab hari Jumaat. Dulu kita dah baca bab sembahyang. Akhirnya kita dah baca bab kunut kunut dah habis dah. Bab sembahyang dah habis. Bermula daripada takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sembahyang dulu. Kalau buat juga yang salah tu, itu bukan salah saya lah, saya dah kabur. Kalau buat juga ada yang degil pun. Iktidal batal lagi. Bacaannya tak betul, bacaan kunut tak betul, bacaan Fatihah tak betul, bacaan tahiyat akhir tak betul, dah kabur. Buat juga. Itu saya degil benar. Kata orang Perak degil apa? Biut. Itu kata orang mengajar ya. Biut benar. Degil benar. Jadi kena betulkan yang mana tak betul tu. Di antaranya apa? Tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir tu banyak yang tak betul. Bukan tuan-tuan lah, orang lain. Di antaranya apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang betulnya. Yang salahnya assalamu alayka. Ka tu macam ada alif. Padahal alif tu ada tapi dia hidup. Bukan dia mati. Bukan ka alif atas ka, tak ada ka je. Kaf di atas ka. Assalamu alayka ay. Ka tu pendek aja. Ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ada juga salah tu, silap juga lagi, dah kabur 5-6 kali, 7-8 kali dah kabur. Saja biut penuh, ya, degil penuh. Kerhati penuh, tak mau mendorong apa. Tak mak, ini ada lampu ni. Mana? Tu belakang ni nyala. Ni apa? Kamera tu. Belah sini dia menyala dia. Ni terang. Ni macam. Ya, nyala je. Saya pun tak tahu betul, lantak. Dan yang betul tak? Saya pun tak tahu. Dia nyala-nyala lah, mana baik. Jangan rosak. Gambarnya dah lah. Gambar tak ada rosak. Elok nampak. Alright ya. Itu di antaranya ya. Yang biut tu betul je. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu biut tu. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Dengar dah elok. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu yang bukan tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salihin paling common yang 2 harakat. Mat arif sukun. Dia boleh 2, boleh 4, boleh 6 harakat. Tapi kalau sebut salihin je tak betul. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Tak betul. Tak cukup 2 harakat. Mat arif sukun mesti 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Depan saya ni 2 orang ni semua pakar tajwid belaka. Kalau tak betul dia makan tegur saya. Mengatakan tak betul Ustaz. Jadi baca betul kerana tahiyat akhir itu rukun. Membaca tahiyat akhir di antara rukun. Kalau rukun tak betul lah tahiyat akhirnya. Kalau tak betul tahiyat akhir, tak betul lah semayang. Tak betul semayangnya, makan tak semayang. Ya. Itulah seterusnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Tak betul. Allah tak betul. Allah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak bah ya. Baru betul. Betul selawat. Allahumma dengar. Kalau tak ada dengar tak betul selawat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar. Dua dengar tu. Dan sebagainya. Sampai habis. Dah kita baca dulu ya. Kalau salah juga tak nak dengar cakap saya, itu pulang boleh tentang ya. Kalau hendak sembahyang tak sah, buat yang salah. Kalau hendak yang betul, terima. Terima kesalahan tu yang pernah kita buat, ditukar, ubah balik. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita, bukan bab sembahyang, adab-adab hari Jumaat. Sembahyang jugalah ya, tapi adab-adabnya. Hari Jumaat tu penghulu sekali hari, dia ada adab tertentu. Sebelum Jumaat tu dia bermula dari malam Khamis, petang Khamis tu dikira Jumaat tu. Esok ni sampai Jumaat tu sampai Maghrib, itu dikira Jumaat. Macam-macam kita boleh berlaku pada hari Jumaat kan. Baik, adab-adab hari Jumaat. Ketahui olehmu bahawa hari Jumaat itu adalah hari raya. Raya tu bagi orang beriman ya, hari raya dia, hari raya mingguan. Bagi orang Islam. Ya. Iaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia Subhanahu wa taala? Maha suci dia dan maha tinggi. Subhanahu maha suci dia, wa dan taala maha tinggi. Allah tu maha tinggi. Selalu kita sebut Allah taala, salah Allah taala, Allah taala. Maksudnya Allah maha tinggi. Kalau subhanahu Allah yang maha tinggi, maha suci ia dan maha tinggi. Itu taala maha tinggi. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, special untuk umat Muhammad, untuk kita umat akhir zaman, umat yang terakhir. Jumaat tu untuk kita. Dan pada hari itu ada satu saat yang mustajab. Ada satu saat. Saat ni ada pertikaian ulama. Padahal cakap Arab saat tu jam. Satu saat tu 1 jam kalau ikut bahasa Arab tu. Tapi ada ulama mengatakan saat tu second. Ada satu second yang doa dimustajabkan. Allah ni, doa kita ni, ada orang yang dimustajabkan, ada orang yang dikabulkan. Mustajab dan qabul lain. Mustajab on the spot, there and then, diterima oleh Allah. Kejap-kejap itu. Itu mustajab namanya. Kalau qabul ada 4 cara. Pertama boleh mustajab, boleh kejap-kejap itu juga. Yang kedua boleh lambat baru dapat. Yang ketiga dia tak bagi apa yang kita minta. Dia bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kita kalau boleh nak minta kaya, nak minta banyak harta, nak minta kenderaan cantik, nak minta rumah besar, nak minta gaji besar, nak minta kakak besar dan sebagainya. Kalau kita nak itu, Allah tak bagi. Allah tak bagi yang besar-besar tu. Allah bagi kesihatan. Mana tak? Nak sihat badan ke nak banyak harta? Allah bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu yang ketiga. Atau Allah tak bagi kekayaan, Allah tak bagi harta, Allah tak bagi apa banyak-banyak harta benda. Tapi Allah bagi ketenangan jiwa. Siapa tahu nak ketenangan? Ketenangan jiwa. Dalam apa keadaan pun jiwanya tenang aja. Sabar, redha aja ya. Qanaah aja dia. Itu lagi baik daripada apa yang kita minta. Yang keempat, Allah bagi di akhirat. Tak bagi apa yang kita minta dunia ni, tapi disimpan Allah untuk akhirat. Itu 4 cara Allah kabulkan doa kita. Jadi kita jangan putus asa, sentiasa berdoa dengan Allah SWT ya. Allah suruh, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, niscaya aku akan kabulkan permohonan kamu ya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku, niscaya aku akan perkenankan permohonan kamu. Cara perkenan cara tu. Boleh mustajab on the spot, boleh lambat dah tua yang dapat, atau dekat nak mati orang dapat, boleh diganti dengan lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan yang keempat, boleh Allah bagi di akhirat, bukan di dunia. Jadi minta, jangan sekali-kali putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Never give up on Allah. Sentiasa kita berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu pada hari Jumaat. Ada satu saat yang dimustajabkan doanya. Tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang mukmin dengan doanya
kecuali Allah akan memberi apa sahaja yang ia minta. Ada satu saat pada hari Jumaat tak Allah rahsiakan. Kita tak tahu pagi ke tengah hari ke, macam-macam ada teori-teori dia kata ulama-ulama. Ada yang mengatakan antara dua khutbah tu, antara dua khutbah kita bilang ada, saya dah kabul kepada Allah Taala. Ada yang kata lepas main subuh, macam mana? Macam-macam ya. Tapi Allah kabul, tak ada susah. Kita tak. Mengapa Allah rahsiakan? Supaya kita cari betul-betul. Sentiasa kita berdoa kepada Allah SWT. Jangan putus asa dengan Allah Taala. Tak kira lah malam ke siang ke, malam Jumaat ke, lepas baca surah Al-Kahfi ke, baca surah Yasin ke, berdoa. Ada satu saat yang Allah akan kabulkan doa kita. Ya? Garanti pada hari Jumaat. Tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumaat. Hari ini apa? Hari ini hari Sabtu. Hari Jumaat dah lepas semalam ya. Semalam. Patutnya semalam tu kita bersedia, bersiap-siap gunakan hari Jumaat itu untuk minta kepada Allah SWT, merayu-rayu kepada Allah, bermunajat dengan Allah Taala. Apa dia kita? Nanti kita baca insya-Allah ya. Apa yang patut kita buat pada hari Jumaat, pada petang Jumaat tu dan malam Jumaat tu, sampai pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu daripada petang tu, daripada lepas Zuhur tu sampai malam tu, sampai esok tu masih Jumaat lagi, sampai kita sembang Jumaat lagi, sampai Maghrib. Sampai Maghrib hari Jumaat. No. Lepas itu baru kira Sabtu. Jadi banyak masa Jumaat. Jadi banyak benda yang kita betul boleh buat ya pada Jumaat. Jangan buat benda yang tak tentu halal, jangan buat benda-benda yang sia-sia, jangan buat benda-benda yang dimurkai oleh Allah SWT. Mana kita lihat memperbanyakkan bersiap sedia ya, maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu. Suruh nanti bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumaat itu. Mulai daripada petang hari Khamis, nampak tak? Petang hari Khamis. Masuk aja asar hari Khamis tu, kira Jumaat tu. Walaupun namanya Khamis lagi ya. Kalau orang putih dah, orang putih dia kira Khamis lagi. Orang putih kalau malam tu masih lagi apa? Sebelum ke-12 masih lagi kira macam malam ni, kira Sabtu lagi kalau orang putih ya. Malam ni kira Sabtu. Tapi kalau Islam malam ni kira apa dah? Kira dah malam Ahad dah ni ya. Malam ni Ahad, malam Ahad. Begitu cara Islam ya. Berbeza dengan orang putih. Orang putih malam ni kira Sabtu lagi. Sudah tengah malam sekarang baru kira Ahad. Itu cara orang putih. Jadi Jumaat tu bermula dari petang Khamis. Ya, daripada petang hari Khamis kerana masa itu sudah menyamai menyamai kelebihan hari Jumaat. Dia dapat fazilat hari Jumaat tu petang Khamis dia dapat. Dapat fazilat hari Jumaat ya. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat. Esok puasa tu, Jumaat tu sunat berpuasa. Cuma tuan-tuan dan puan-puan jangan nunggal hari Jumaat dia. Bila hari Jumaat puasa, hari Jumaat puasa, hari Jumaat puasa. Hari lain tak nak. Siapa menunggal-nunggal hari Jumaat hukumnya makruh. Apa kata makruh? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu kata makruh. Jangan juih hari video dengan makruh tu. Alah makruh, bukan haram, makruh je. Juih hari video ni. Padahal makruh tu katanya Allah benci. Berapa ramai manusia yang melakukan perkara yang Allah benci. Di antaranya apa? Di antara Allah benci. Lepas aja salam sebelum berkali tu imam tu dia dah bangkit, dah baik. Itu makruh tu. Dengar kan tuan. Jangan berkali lagi sehingga tu imam berkali tempat duduk, baru kita boleh bangkit dan berkali. Kalau tidak apa hukumnya? Makruh. Allah benci. Kalau Allah benci di akhirat besok, malaikat suka kan? Kalau Allah benci, Rasul suka kan? Kalau Allah benci, wali-wali Allah suka kan? Kalau Allah benci, orang soleh suka kan? Semua benci juga. Bila benci, menderita kita besok di akhirat. Walaupun tak dihukum. Itu makruh. Jangan senang-senang je buat yang makruh tu. Bila kita tak buat yang sunat tu makruh lah. Sunat tu bila kita buat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sengaja orang tak nak buat sunat.
Saja je mana ni baca reti je dia. Orang sembahyang sunat dia tak sembahyang. Ni duduk aja dia. Jadi maknanya dia buat yang makruh lah tu. Bila tak buat yang sunat dia buat yang makruh. Bila makruh Tuhan benci. Esok Allah tak pandang dia dengan pandang rahmat. Siapa nak angkat tangan? Allah tak pandang dia dengan pandang rahmat. Malahan Allah pandang dia dengan pandang benci. Kata orang pengajar getik. Pandang getik kan. Pandangan getik kan. Ini tahu apa getik? Getik itu benci lah. Meluat. Bila meluat, minta tak dapat, tegur tak jawab. Itu bila Allah getik kan. Jadi jangan jinak-jinak benda dengan benda-benda makruh ni. Benda makruh ni dielakkan. Jangan berbangga-bangga benda melakukan yang makruh. Ini kita bila tak buat yang sunat tu makruh lah. Jadi hari Jumaat tahu tu, jangan pilih hari Jumaat aja nak puasa. Kerana telah menunggai hari Jumaat tu hukumnya makruh. Kalau nak puasa hari Jumaat, regukan bersama dengan dia tu. Hari Khamis boleh. Khamis puasa, Jumaat pun puasa. Baru tak ada makruh. Atau Jumaat puasa, Sabtu puasa. Baru tak ada makruh. Lebih-lebih lagi kalau dia puasa Khamis, Jumaat dan Sabtu. Lagi bagus. Di bulan-bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Mesti puasa ataupun bukan mesti ya. Sunat puasa 3 bulan, 3 hari berturut-turut. Hari Khamis, hari Jumaat dan hari Sabtu. Di bulan-bulan yang haram. Bulan apa? Yang pertama Rajab. Rajab bukan Rejab je, Rajab. Datang Ra bukan Ra. Rajab, bulan Rajab. Yang kedua Zulqa'dah. Lepas Syawal. Zulqa'dah. Ini dah habis dah. Ini Zulqa'dah lagi ada, belum masuk apa lagi? Belum masuk Zulhijjah lagi. Yang kedua Zulqa'dah. Yang ketiga Zulhijjah. Yang keempat Muharram. Ini betul-betul ni. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan ni betul-betul. Yang Islam, yang apa? Rajab je nama-nama dia ya. Rajab tu Rajab apa? Sya'ban, Ramadan. Apa itu? Syawal. Itu banyak selang. Itu baru Zulqa'dah. Pada 3 bulan ini atau 4 bulan ni, bulan yang haram ni, sunat puasa 3 hari berturut-turut. Hari apa? Hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Siapa puasa 3 hari berturut-turut, 1 hari dia puasa tu dapat fadilat seolah-olah dia berpuasa 700 hari. 1 hari dia puasa dapat pahala 700 hari. Siapa tak nak kata? Atas buat kan. 1 hari macam 700 hari. Kalau 3 hari berapa? 2100 hari. Siapa tak nak? Buat kan. Saya ni menyarankan kata saya pun nak kena buat juga lah. Kalau esok tanya Tuhan, apa nak jawab? Esok Tuhan tanya, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu pandai bercakap tapi tak pandai berbuat? Apa nak jawab kepada Allah Tuhan? Paling komannya dalam semua hidup ni kena buat sekali. Sehari tu. 1 minggu tu 3 hari betul. Khamis, Jumaat, Sabtu. Mana-mana dalam bulan tu. Bulan Rajab boleh, bulan Zulqa'dah boleh, bulan Zulhijjah boleh, bulan Muharram boleh ya. Itu dia. Itu apa fadilat petang Jumaat. Bermula daripada petang hari Khamis kerana masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumaat, dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumaat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Khamis. Dia diragukan hari Khamis. Jangan nunggai-nunggai aja. Atau puasa hari Sabtu. Yang lebih baik 3 hari itu terus tu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Kerana ada larangan. Larangan iaitu mengkhususkan. Larangan bagi mengkhususkan. Iaitu larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumaat sahaja. Jangan bila hari Jumaat puasa, hari Jumaat puasa, hari lain tak siap. Hari Jumaat je nak puasa ya. Jangan. Jadi kalau nak puasa Jumaat, sortakan sekali dengan hari Khamis atau hari Sabtu atau 3 hari berturut-turut. Faham ke tak tuan? Kalau nak puasa, tak apalah. Tak nak puasa tak payah puasa. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, dah terbit fajar pada hari Jumaat tu nak sembahyang subuh, maka hendaklah engkau mandi. Sunatnya dah terbit fajar. Terbit fajar mandi hari Jumaat.
Tapi yang lebih afdal ialah mandi hari Jumaat ketika nak datang sembahyang Jumaat. Dekat dengan Jumaat, itu yang lebih afdal. Tapi bagi orang kerja pejabat, macam mana nak mandi? Jadi pagi-pagi lah. Sebelum subuh tu mandi, elok ya. Ya. Apabila engkau berada di pagi hari Jumaat, maka hendaklah engkau mandi. Kerana mandi Jumaat itu adalah satu kepastian, mesti. Jadi hukumnya sunat muakkadah. Apa itu sunat muakkadah? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Sunat muakkadah. Ada juga sunat muakkad. Sunat muakkad tu tak apa betul. Dia kata sunat tu ada ta marbutah tu hujungnya dalam bahasa diikuti dengan ta marbutah juga. Ada tambah ta marbutah hujung. Jadi sunat muakkadah. Kalau nak betul-betul ya. Nak bahasa Arab yang sunahnya. Saya bukan pandai dengan Arab. Ustaz Wahab pandai kan? Jadi kalau muakkadah tu elok, sunat diikuti dengan perkataan muakkadah. Kalau sunat muakkad tu betul juga cakap Melayu betul lah. Tapi yang lebih baik sunat muakkadah. Ta marutah dua kali ta marutah ya. Artinya apa? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Menghampiri kepada wajib tapi tak wajib. Dekat nak wajib. Itu sunat yang sangat-sangat dituntut. Macam berkorban pada hari raya ada Adha, sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Siapa yang mampu saja-saja tak nak korban, malanglah, rugi dia. Kalau mampu korban walaupun dia tak tahu. Kerana hukumnya sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Jangan saja-saja, jangan kedekut, jangan bakhil, jangan tagajerin, jangan tak hidung masin, jangan kedekut, jangan bakhil. Jangan cikir. Tahu cikir? Kedekutlah tu. Berkorbanlah. Masjid ni saya tahu berapa ekor korbannya. Esok kalau dia berkorban, dia akan dapat kenderaan daripada kubur kepada mahsyar. Bangkit dari kubur akan dihalau kepada mahsyar. Ada orang yang berkenderaan, binatang yang dikorban itu, itulah kenderaan dia. Kalau unta-unta lah, kalau kobra-kobra lah, kalau lembu-lembu lah, kalau kebas-kebas lah, kalau kambing-kambing lah kenderaan. Jadi kalau berkenderaan tu tak ada dia masalah. Kerana di sana esok di nak pergi ke padang mahsyar bukan ada tanda arah. Bukan macam saya nak datang ke Kalang Pregor ni. Bila lalu ikut sembah bulan ada signboard ke kanan, ke kiri. Kalang Pregor contohnya ada tanda arah. Esok tak ada. Besok di padang mahsyar tu ada orang ke depan, ada orang ke belakang, ada orang ke kiri, ada orang ke kanan. Kata orang Gajah ada kulu kayu ke darat ke baru. Tahu sampai tepi sungai tahu lah. Ada yang kulu, ada yang kayu, ada yang ke darat, ada yang ke baru. Tak tentu arah. Ada orang yang berkenderaan, ada orang yang berjalan kaki, ada orang yang merangkak, ada orang mengesut. Malahan ada orang berjalan atas kepala. Kepala yang di bawah, kaki ke atas. Terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah, kata Aisyah? Jalan atas kepala. Tak logik ni, tak masuk akal. Jawab Nabi, kamu jangan fikirkan hal dunia ni macam tak logik pun. Jalan atas kepala. Tapi di akhirat apa pun boleh dilakukan oleh Allah SWT. Everything can happen di akhirat. Tak ada perkara yang tak logik di akhirat. Apa yang dalam dunia dia ada juga orang kepala ni ke bawah, kakinya ke atas. Ada nak tarian kepala ke bawah, kaki ke atas? Ada nak tariannya? Apa nama tariannya? Break dance. Ada yang hafal nampak tu. Ada yang hafal break dance. Esok betul lah break dance. Jadi berkorbanlah tuan-tuan. Jangan kata aku dah korban tahu sudah. Itu tahu sudah. Kalau boleh cik tak tahu. Kerana hukumnya sunat muakkadah. Begitulah juga apa namanya? Pada hari mandi pada hari Jumaat. Cerita mandi tu teringatkan korban. Jadi sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut ya. Itu mandi ya. Hukumnya sunat muakkadah atas setiap orang balik. Orang lelaki, orang perempuan sunat ya. Iaitu orang yang diwajibkan sembahyang Jumaat. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu. Ketika mandi Jumaat itu cuci ke badan tu, jangan ada laki-laki dan sebagainya ya. Sungguh-sungguh menyucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari. Misalnya, masih ada bulu ari cukur.
Jangan biar remang-remang je. Cukup. Zaman Rasul ada tak? Ada tak bisa cukup? Ada. Kita takkan sunat Rasul. Ada. Cuma tak ada jilat, tak ada lah zaman tu. Tapi bisa cukup ada tak? Dengan bisa cukup lah. Takkan dengan pedang pun tu apa pula ni? Bahaya pun dengan pedang. Dengan bisa cukup lah. Sunat setiap 40 hari bercukur 2 hari. Tahu? Jangan biar remang aja. Misalnya, atau misal mengandam misal itu diandam. Nipih ke misal itu diandam pada hari Jumaat atau hari Khamis. Start hari Khamis itu sunat ya. Mengandam misalnya. Dan memotong kuku tu potong. Jangan biarkan hitam aja berdaki kuku tu ya. Potong kuku. Dan menggunakan siwak. Siwak apa? Sugi. Mana dia saya punya sugi. Kan hilang pula. Mana dia? Tadi ada. Ni. Ini benda ini banyak dihina oleh orang tau. Banyak orang kena, ya Allah Ibrahim tu betik aku tengoknya. Udah masuk pakai kau tu masuk tu sugi balik. Gini aku tengoknya. Menghina. Ini sunnah Rasulullah. Tahu? Siapa tak percaya angkat tangan? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalau sekiranya tidak menyusahkan umat aku, kata Nabi, nescaya aku akan perintahkan semua sekali bersugi. Perintah wajib. Setiap kali mereka nak sembahyang. Dia tak sembahyang, aku perintahkan bersugi. Tapi menyusahkan. Lalu Rasulullah tak perintahkan. Ya? Tak perintahkan. Untuk hukumnya sunat. Dapat pahala setiap kali bersugi itu. Orang bersugi sebelum sembahyang, dia dapat pahala 70 kali ganda. Tak kata tak. Tuan-tuan, 70 kali ganda. Tadi kita maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. 70 kali ganda berapa? 3 kali 70 berapa tidak mengaji matematik dulu? 210 rakaat. Tak kata tak. Orang tak ada bersugi dapat 3 rakaat. Orang ada sugi dapat 210 rakaat. Tak ke tak nak. Atas mana sugi? Tunjuk. Kadang-kadang pergi Mekah beli sugi, tapi balik-balik tak ada sugi. Saya ada jual sugi masa saya berkedai dulu tau. Ada jual sugi. Tapi yang melakukan saya seorang je. Berlambat-lambat tak laku ya. Itu sugi. Kenapa? Banyak orang menghina sugi ni. Sedangkan menghina sunnah Rasulullah, hukumnya apa? Batal akidah. Ini sunnah Rasulullah, batal akidah kalau dia menghina sunnah Rasulullah. Dia tak buat dan cerita, tapi jangan menghina. Ya. Ini Rasulullah ni. Sunnah ni. Rasulullah tak pernah lepas. Mesti dia bersugi, bersiwak. Namanya siwak ya. Jadi nang jemaah tu sugi lah tu ya. Kerja jemaah dan memotong kuku dan menggunakan siwak. Menggunakan siwak dan segala cara-cara bersuci. Apa sajalah untuk kita bersuci pada petang pagi Jumaat ya, pada hari Jumaat. Kemudian ambillah perhiasanmu, pakai pakaian yang terbaik hari Jumaat tu. Pakai pakaian yang terbaik, bukan mesti baru, yang terbaik yang kita ada. Pakaian lama lah, tapi mana yang lebih baik yang kita pakai. Perhiasan tu. Dengan pakaian yang putih itu dilazimi oleh Rasulullah. Rasulullah suka yang hijau, tapi dia melazimkan pakaian yang putih. Dia suka yang hijau. Ada orang tak suka hijau. Padahal itu kegemaran Rasulullah. Hijau itu tanda apa? Tanda kesegaran, tanda kesuburan, tanda fresh itu hijau ya. Kalau sayur hendak yang hijau kan hendak yang kuning. Hendak yang hijau ya. Dia suka so banyak hijau belakang ya. Itu Rasulullah suka yang hijau, tapi melazimkan pakaian putih. Walaupun dia suka yang hijau, dia melazimkan pakaian putih. Itu Rasulullah ya.
Jadi hari Jumaat sunat pakai putih-putih. Kerana itu lebih disukai di sisi Allah. Dan pakailah minyak wangi. Bila hari Jumaat pakai minyak wangi. Banyak-banyak masjid ada minyak wangi dia, tempat-tempat itu dah boleh pakai yang free. Kalau tak nak belilah. Tapi ada belilah. Beli benda yang sunat apa salahnya? Ini saja nak cari yang free je. Tak salah lah ya. Tapi kalau tak ada, beli ya. Kalau tak ada di masjid umpamanya. Tapi masjid kampung ada. Ada je atas dekat tiangnya. Pakai air wangi tu. Cuma tuan-tuan kalau puasa makruh pakai air wangi. Dengar ke ni? Siapa yang puasa pada hari Jumaat makruh pakai air wangi. Jangan ada bau-bauan ketika berpuasa. Tapi kalau tak puasa pakai air Jumaat ya. Air wangi. Macam-macam ya. Ambillah perisan dan pakai yang putih kerana itulah yang lebih disukai di sisi Allah. Dan pakailah minyak wangi. Sebaik-baiknya minyak wangi yang kau miliki. Nampak tu. Sebaik-baiknya minyak wangi yang kita punya. Bukan cari yang peri je. Tapi yang peri tak ada salah ya. Bukan dosa pula ya. Tapi yang adanya yang fazil yang besar yang kita miliki. Sedekah orang pula. Dapat pahala sedekah. Kita pakai air wangi, bagi kawan-kawan ke kanan, kiri dan kanan kan, dapat pahala sedekah pula lagi ya. Itu air wangi. Setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid. Jangan lewat-lewat pergi masjid. Paling komannya ada 6 peringkat. Siapa pergi masjid yang tempat awal peringkat yang pertama, dia seolah-olah berkorban seekor unta. Siapa pergi di saat yang kedua, atau peringkat yang kedua, waktu yang kedua, dia seolah berkorban seekor kerbau atau lembu. Siapa pergi di saat yang ketiga, peringkat yang ketiga, dia seolah berkorban seekor kibas atau kambing biri-biri. Siapa datang ke masjid di waktu yang keempat, yang ketiga, yang keempat, dia seolah-olah menyembelih seekor ayam. Macam menyembelih seekor ayam. Korban seekor ayam lah. Korang ada pahala lah. Yang betul pahala apa? Unta tadi. Bawah unta tu, korban atau lembu. Bawah lembu korban tu, mana? Kambing atau kibas. Atau kambing biri-biri. Di bawah tu, seolah-olah menyembelih seekor ayam. Okey lah tu. Sebab ayam tu mana dia? Siapa datang pada saat yang kelima, seolah-olah dia menyembelih seekor burung ciak. Tahu burung ciak? Ya Allah, dia tak tahu burung ciak. Dalam kitab ni burung ciak ni lah. Kata kita di sini ni burung kelicap. Siapa tahu burung kelicap kan? Tahu burung kelicap? Kecil tu ya. Burung kelicap. Dia makan bunga-bunga yang ada dekat taman kita tu ya, di rumah kita tu. Itu burung kelicap. Kecil benar lah. Siapa datang di saat yang ke-6, hujung sekali, dia seolah-olah bersedekah sebiji telur ayam. Telur ayam je. Dapat pahala lah, sikit benar daripada telur ayam. Siapa datang kemudian daripada itu, setelah khatib naik ke mimbar, khatib dah naik mimbar, ketika itu tak dapat apa-apa pahala. Kenapa? Malaikat dah tutup buku. Malaikat dah angkat pen. Pen tak ditulis lagi lah. Kerana malaikat pun berpusu-pusu dekat dengan mimbar itu untuk mendengar khatib baca khutbah. Jadi tuan-tuan datang ke masjid jangan lego-lego di luar dulu. Ngojek ke pisang dulu lah. Cerita dunia punya cerita, world punya cerita. Udah khatib dah naik, baru naik. Apa tak dapat? Tak dapat pahala apa-apa ya. Jadi yang eloknya datang di saat yang terawal. Siapa yang dulu-dulu datang? Tu siap dia dulu. Tu siap dapat pahala. Siap dapat pahala seolah-olah mengorbankan seekor apa? Unta. Ya. Nanti kita akan baca hadis ni insya-Allah ya. Engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan. Pergi masjid tu jangan laju-laju, perlahan. Wiridlah. Tundukkan pandangan, jangan melewar mata tengok ke kanan. Dengan penuh keterangan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dia hadis yang kita baca yang tadi ya. Man ra'a fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba yadannata. Ya betul, biar kedal bar.
badannaka wa man raha fi sa'ati saniyati fa ka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati salisati fa ka'annama qarraba qabsan wa man raha fi sa'atil rabi'ati fa ka'annama qarraba dajada man raha fi sa'atil khamisati wa ka'annama qarbu bayda qala fa idza kharaja al-imam tawiyatis sufu wa rufi'atil aqlam wattama'atil malaikata indal mimbari yastami'una zikru. Nah, cakap Melayunya, siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumaat pada jam yang pertama, waktu yang pertama ya, yang paling awal, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Seekor unta. Mahal harga unta lagi. Berapa ribu harga unta? Hasil tak kawan 10,000 kan ya? Seekor unta. Mahal tu. Dan sesiapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkorban seekor lembu atau kobak. Dan seumpamanya ya. Dan siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban seekor kibas atau kambing biri-biri. Itu sama-sama taraf itu. Dan siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Ayam tak ada lembahan macam kambing kan? Kambing 1,000 lebih harganya. Ayam berapa dia? Seekor. Ambil RM20 katanya, atau RM25 atau RM30 lah kata mahal kan? Yang duduk dalam benda mahal. Tapi kambing RM1,000 lebih seekor. Macam tu. Dapat seekor ayam. Kemudian sesiapa yang pergi pada jam yang kelima, seakan-akan dia berkorban sebiji telur. Sebiji telur. Dan apabila imam sudah keluar, baik naik ke atas mimbar, maka dilipatkan buku catatannya, dan diangkatkan segala kolam tu diangkat ke atas. Kolam tu pen ya, bukan kolam ayam. Pen tu diangkat ya. Diangkat ke segala kolam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat, pencatat itu pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Di sini dia tak ada sebut pohon Syiah, tapi dalam kitab lain ada. Dalam kitab lain ada, dalam Hidayatul Salikin dah habis dalam kitab macam tu ada tu. Itu ada 6 peringkat. Yang ini hak 5 aja. Kitab ini memang zalim ni kitab. Ada pohon Syiah. Bawah tu dia. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan 6 jam. Iaitu siapa yang pergi pada masa yang kelima, seakan-akan dia berkorban seekor burung ciak tadi ya. Dan siapa yang pergi pada masa yang ke-6, seakan-akan dia berkorban sebiji telur. Nombor 6 ya. Nombor 5 tu burung ciak. Nombor 6 macam-macam dia bersedekah seekor telur ya. Itu dia ya. Ada di bawah ni keterangan ni. Alright, akan datang kita akan sambung lagi ya. Udah bunyi tetek. Yang di belakang tu udah nengok aja, nengok jam. Dia nak berhenti je ya. Okey, berhenti dulu tu. Sekian dulu untuk malam ini. Minta maaf ya. Saya pun takut juga lambat-lambat ni. Pasal saya datang seorang ni, kawan saya dah pergi Kelantan. Ini saya seorang ni dia. Besok juga tengah malam tak hujan. Kalau hujan ya Allah, betul ya. Doa-doa jangan hujan. Dan doa-doa saya tak terbabas kiri kanan dan sebagainya. Alright. Sebelum saya tutup, tapi saya bukanlah nak lakukan baliknya dah ya. Sebelum saya tutup, siapa ada bangkangan? Tak ada, alhamdulillah. Siapa ada apa-apa masalah, soalan nak ditanya? Tak ada juga. Alhamdulillah. Ada. Sana ke sini? Dia Pendi dulu ya. Sila Pendi. Tak ada Pendi ya. Tanya tentang kalau kita melambatkan masa sah. Macam imam dah cakap tu besar, tapi sah yang pertama tu lambat, cuma sah kedua dah.
Dah ada tahap kedua tapi tak nak masuk ke tahap yang pertama. Rugilah. Pasal apa? Yang paling afdal dia masuk pada saf yang pertama. Yang bagus sekali belakang imam. Tapi belakang imam sekarang ni dah ada tempat khusus, tempat tok bilal dan tempat imam yang lain ya. Dia sudah ditetapkan oleh Jatuh Kuasa dan ditetapkan oleh pejabat agama dah. Tapi yang eloknya saf yang pertama lah. Itu yang dapat afdal. Yang dapat apa? Yang dapat keutamaan di saf yang pertama. Sudah habis saf pertama, baru saf kedua, saf ketiga ya. Dan tok bilal tak payah sebut saf. Hari ni tak ada sebut, bagus, alhamdulillah. Kadang-kadang tak boleh tak payah sebut saf ya. Tok bilal. Itu bukan mazhab kita. Itu mazhab lain. Tak payah sebut saf, tak payah. Itu mazhab lain. Bukan mazhab Syafi'i. Syafi'i tak payah sebut saf. Qamat aja. Itu koja membetulkan saf tu koja siapa? Koja imam, bukan tok bilal ya. Imam. Jadi tu imam jangan takbir dulu. Toleh belakang dulu, pusing belakang. Kemudian seru jemaah tu. Istau li salati rahimakumullah. Itu suratnya. Istau li salati rahimakumullah. Sebab betul-betul istau, jangan ista nama saya. Ibrahim ista. Istau, berarti sama kalau kamu akan sah. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Pastikan dah penuh sah depan baru dia ngadap kiblat dan takbiratul ihram. Ya, itu tutup imam. Kalau dia takbir dulu sebelum saf ni disamakan, makruh hukumnya. Tu imam makruhnya. Dia bukan berarti ya makruh. Mana tak ada makruh kalau dia haram. Alright. Lagi, bagus soalan tu. Lagi? Yang besar pahala dia seorang je. Kerana dalam majlis ilmu yang paling besar pahalanya ialah as-sa'il. Apa as-sa'il? Yang bertanya. Nombor dua pahala ialah al-alim, guru. Pahala tu guru tu nombor dua. Nombor satu orang tanya. Tapi kalau ramai orang tanya, Kendi tanya, tu guru jawab. Ustaz Wahab tanya, tu guru jawab. Imam Li tanya, tu guru jawab. Uri tanya, tu guru jawab. Siapa besar pahala? Tunggu lah, besar pada dia nombor dua. Kau macam mana? Lebih besar daripada orang tanya yang pertama tu ya. Tapi alhamdulillah ada orang tanya. Dapat kita ada dua pahala. Fikir lebih besar, saya kawan sikit. Ya. Yang lain tak nak tanya. Dah pandai belaka. Alhamdulillah. Banggalah saya dapat murid-murid yang kebanyakannya pandai-pandai belaka. Saya ditanya, dah tahu je. Saya ajar tahu. Saya ajar pandai. Saya ajar dapat. Itu alhamdulillah. Cuma bila ditanya tak jawab. Itu je salah. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat